Makalah jurnal yang telah kami pilih untuk diulas bertajuk Bunga Setakai, Bury a Single Widow Flower, karangan Dr. Nabil Zainal. Secara dasarnya, makalah ini bercerita tentang tradisi penulisan surat-surat rasmi antara kerajaan Melayu dan kerajaan lain sekitar abad ke-15. Makalah ini juga menjelaskan penggunaan simili bagi frasa bunga setakai yang digunakan dalam surat-surat yang dikirim pada ketika itu. Antara input yang kami peroleh daripada makalah ini ialah elemen dan format tradisi penulisan surat dalam bahasa Melayu telah pun digunakan secara meluas, terutamanya di beberapa buah negeri di Indonesia seperti Ternate, Palembang dan Goa. Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Arab juga sangat berpengaruh pada ketika itu apabila bahasa ini digunakan dalam 7 pucuk surat yang mempunyai unsur-unsur diplomatik antara kerajaan. Antara surat-surat berikut termasuklah surat yang dikiriman Raja Menor Portugal kepada Sultan Melaka ketika zaman awal penjajahan. Hal ini menjelaskan membuktikan bahawa bahasa Arab mempunyai peranan penting dalam komunikasi di dunia Melayu pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Sehubungan dengan itu, bahasa Sepanyol dan Portugis juga banyak digunakan dalam surat-surat diplomatik sekitar abad ini. Apa yang menariknya adalah, walaupun surat tersebut ditulis dalam bahasa asing, tekanan yang digunakan masih dibuat dalam bahasa Melayu iaitu dalam tulisan Jawi. Contohnya, Putera Raja Mauritius dari Nassau mengutus surat dalam bahasa Sepanyol kepada Sultan Alauddin Riyad Shah. Bagaimanapun, Sultan membalas utusan tersebut dengan surat yang ditulis dalam bahasa Portugis. Merujuk kepada bukti-bukti kepelbagaian bahasa asing yang digunakan dalam Persulatan Melayu sekitar abad ke-16 dan ke-17, kita dapat lihat bahawa asal tradisi surat menyurat Melayu telah pun berevolusi sedikit demi sedikit. Walaupun status bahasa Melayu sebagai lingua franca tidak boleh dipertikaikan, terdapat dua pendapat tentang penggunaan bahasa Melayu dalam hubungan diplomatik. Yang pertama, ia bermula pada awal abad ke-18 dan ke-19. Yang kedua, penggunaan bahasa Melayu dalam diplomasi adalah masih baru untuk menggantikan bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Tambahan pula, berbicara mengenai trend meremehkan pemberian hadiah yang dapat dilihat dalam kebanyakan surat-surat Melayu menunjukkan bahawa mereka mengamalkan sikap merendah diri. Perlakuan meremehkan di sini bukanlah menunjukkan suatu bentuk penghinaan terhadap penerima hadiah, tetapi bagi mempamerkan rasa rendah diri mereka kerana hadiah yang diberikan adalah biasa-biasa sahaja dan tidaklah terlalu mewah. Mereka juga tidak berbangga dengan harta ataupun pangkat yang dimiliki. Contohnya, hadiah yang dikirim daripada Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah kepada Lord Minto pada tahun 1810 yang diiringi dengan sepucuk surat yang diakhiri dengan frasa tiada dengan sepertinya seumpama sekuntum bunga, adanya akan jadi barang gunanya, maka jangan kiranya diaibkan. Frasa ini menunjukkan rasa rendah diri si pemberi hadiah akan kiriman yang diberikan kepada penerima. Namun begitu, setelah mempertimbangkan pengaruh Arab dan Indo-Parsi dalam penulisan surat tradisional Melayu, ternyata sebenarnya situasi meremehkan pemberian hadiah adalah jarang ditemui dalam surat rasmi daripada budaya Islam yang lain. Selain itu, frasa bunga setangkai juga digunakan sebagai nama seni bina pada zaman tersebut. Contohnya, pertama, ianya digunakan sebagai nama istana di Minangkabau dan kedua, digunakan bagi nama sebuah balai yang terletak di tengah ibu kota Melaka. Frasa ini merupakan metafora yang digunakan oleh mereka pada ketika itu dengan menjadikan ianya sebagai nama seni bina. Maka, jelaslah dua perkara yang ingin disampaikan dalam makalah ini, iaitu sejarah penulisan surat-surat rasmi kerajaan dan penggunaan bunga setangkai sebagai simili dalam surat menyurat pada ketika itu. Seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama dakwah dan agama yang menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seseorang individu. Setiap orang Islam digelar sebagai seorang Muslim dan seorang Muslim itu wajib untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan menyempurnakan segala suruhannya yang lain. Agama Islam adalah agama yang menjaga kebajikan dan kehidupan umatnya. Agama Islam akan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sekiranya terdapat kontroversi ataupun persoalan tentang hukum hakam dalam Islam. Konsep ketuhanan dan konsep penyembahan dalam Islam amat berkait rapat, di mana umat Islam hanya akan menyembah Allah yang Esa tanpa menduakannya. Untuk menentukan seseorang itu adalah seorang Muslim, beliau perlu mematuhi 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang wajib diketahui oleh setiap individu yang beragama Islam. Seperti agama yang lain, agama Islam juga mempercayai kewujudan syurga dan neraka. Akhir sekali, agama Islam terbahagi kepada 4 mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki. Agama Islam dapat dikaitkan dengan pembinaan masjid sebagai institusi utama dalam kebudayaan Islam.
Tempat yang telah kami kaji ialah Masjid Jami' Pengkalan Hulu yang terletak di Hulu Perak. Masjid ini telah dibina pada tahun 2007 dan siap sepenuhnya pada tahun 2012. Masjid ini telah dirasmikan pada 15 November 2012 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang merupakan pemangku Raja Perak pada ketika itu sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Perak. Masjid yang berkeluasan 1.5 hektar ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk kegunaan pengunjung. Binaan masjid ini mempunyai satu kubah besar yang berbentuk hemisfera serta berwarna biru dan krim. Terdapat juga sebuah tiang menara yang tinggi terletak di penghujung kompleks masjid. Pada bahagian dalam masjid, khususnya Dewan Solat Utama, boleh memuatkan seramai 2,000 jemaah pada satu-satu masa. Tahap pencahayaan yang selesa serta tema warna putih dan biru lembut memberikan ketenangan ketika berada di dalam masjid. Dinding-dinding di dalam masjid juga dihiasi dengan kalimah-kalimah serta ayat suci Al-Quran dan juga dihiasi dengan corak-corak elemen geometri arabesk bagi melengkapkan lagi keindahan di dalam masjid. Seni bina masjid ini amat dikagumi dan disanjungi oleh umat Islam kerana matlamatnya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala. Setiap ciri dalam pembinaan masjid ini diteliti supaya dapat dihayati oleh semua umat Islam. Di tengah-tengah masjid ini terdapat sebuah taman yang dilengkapi dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan air pancur yang indah. Terdapat juga pondok-pondok kecil untuk kemudahan musafir yang singgah di masjid ini untuk berehat. Antara kemudahan lain yang terdapat di masjid ini adalah seperti ruang solat musafir, air minuman percuma, ruang bacaan santai, bilik kelas pengajian dan banyak lagi. Ahli jawatankuasa masjid turut mengusahakan pertanian cili di sekitar kawasan masjid sebagai sumber pendapatan sampingan masjid. Kira-kira lebih 1,000 pokok cili besar yang ditanam di sekeliling masjid menggunakan kaedah fertigasi. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan di dalam masjid ini adalah seperti kelas kuliah dan kelas kafah secara terbuka dan percuma. Terdapat juga aktiviti sukan seperti memanah yang disediakan di dalam kawasan masjid ini. Tidak lupa juga sambutan segala peristiwa penting di dalam kalender Islam seperti sambutan Ma'al Hijrah, sambutan Maulid Rasul, Hari Raya Aidiladha dan sebagainya. Kebanyakan aktiviti sambutan ini melibatkan pelbagai pihak seperti penduduk setempat, sekolah-sekolah di sekitarnya serta pelbagai organisasi lain yang terdapat di seluruh negara. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini selari dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam seperti kerjasama, keamanan dan juga hidup bermuafakat. Agama ialah pegangan dan kepercayaan seseorang dari segi spiritual dan seperti panduan hidup untuk seorang individu. Contohnya agama yang kita lihat. Agama ialah pegangan dan kepercayaan yang dianuti dan mempunyai panduan dan suruhan untuk penganutnya. Kebiasaannya, agama akan mengajar penganutnya untuk menjadi baik, untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia. Budaya pula ialah tradisi atau amalan yang wujud sejak zaman nenek moyang dahulu dan masih wujud sehingga kini. Budayalah yang membezakan sesebuah bangsa dengan bangsa yang lain dan membuatkannya unik. Keluarga sangat mementingkan agama, pengamalan agama yang strict. Dan ada keluarga yang hanya Penerapan agama atau budaya dalam sesebuah keluarga adalah sangat penting kerana ia membantu dalam membentuk ahli keluarga yang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Ini kerana agama itu sendiri mengajar untuk melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan sebarang kejahatan. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting kerana penerapan agama atau budaya ini adalah sangat berkesan jika dilakukan kepada anak-anak semenjak daripada mereka kecil lagi. Penerapan agama dan budaya dalam keluarga dia amatlah penting sebab dari keluarga lah akan membentuk. Keluarga yang mengamalkan prinsip-prinsip agama akan melahirkan individu yang berbudi pekerti dan mengamalkan nilai-nilai murni. Individu ini akan menjadi contoh yang baik kepada anggota masyarakat yang lain dan perkara baik itu akan cuba untuk diterapkan di dalam diri mereka sendiri. Perubahan setiap anggota masyarakat ini ke arah yang lebih baik secara tidak langsung akan melahirkan masyarakat yang lebih bertamadun.